Aku ada masalah minyak motor lah. Habis. Langsung habis. Kepada subscribe yang baru menjumpai channel ini, dan kepada subscriber yang lama, salam sejahtera, Assalamualaikum. Dan untuk dapatkan notification video-video terbaru, korang perlu tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya kamu tidak ketinggalan apa yang aku upload. Maka di situ akan dapat notification supaya kamu tidak ketinggalan. Jadi untuk video kali ini, aku nak bercerita apa yang telah aku buat pada hari ini, di mana satu video vlog yang telah aku buat pada hari ini, aku telah ride bersama tim aku daripada Insya Allah. Jadi aku nak ceritalah sedikit pengalaman pada hari ini. Memang orang kata betapa malangnya nasib aku ride hari ini. Di terdapat cabaran pun ada, malang pun ada. Tapi walau bagaimanapun, aku anggap itu sebagai perkara biasa, lumrah dalam dunia pemotoran. Kalau kita ride ke mana-mana, mesti tidak lari daripada masalah yang bakal berlaku, dan kita perlu hadapi apa yang bakal berlaku, sama ada itu melibatkan benda-benda yang kecil sehinggalah dia terlibat benda-benda yang besar. Itu skop yang luas. So kita tak payah cerita yang skop yang begitu luas. Cuma apa yang aku boleh ceritakan pada video ini, di mana pengalaman aku pada video hari ini, di mana pengalaman itu ia bermula daripada ride kami bertolak di R&R Dengkil. Itu R&R checkpoint yang kedua. Dan selepas tu kami berlepas. Dalam perjalanan itu semua dalam keadaan macam biasa, tak ada apa-apa masalah. Cuma selepas daripada itu, ada checkpoint seterusnya, di mana checkpoint selepas hentian R&R Seremban, di mana semua member-member telah mengisi minyak, dan orang kata dah buang hajat ke, dah buat apa sekali ni, dah beli makan, dah orang kata dah beli rokok, dah isap rokok, dah minum air. So perjalanan macam biasa. Itu pada permulaan awal. Dan selepas daripada itu, sepanjang perjalanan kami punya perjalanan, aku lupa nak cerita, yang kami punya perjalanan pada ride kali ini adalah pergi ke Johor. So dalam perjalanan itu kami mengambil masa 4 jam pergi dan 4 jam balik. So apa yang berlaku setelah di R&R Seremban, semuanya dah bertolak pada R&R tersebut. Jadi perjalanan tersebut pada awalnya tak ada apa-apa yang berlaku. Setelah itu, bila separuh pada perjalanan tersebut, aku tak sangka yang menghadapi musibah, di mana aku telah kehabisan minyak. Aduh, itu adalah pengalaman pertama kali ketika aku ride bersama tim ini. Walaupun sebelumnya aku pernah ride, so di mana-mana saja tim yang aku ride, belum pernah berlaku yang kejadian tak ada minyak, kosong terus pada tangki motosikal. Jadi itulah yang telah aku hadapi selepas aku masuk di simpang susur keluar, simpang 4 Alur Gajah, kau tak silap aku. Jadi kenapa aku perlu isi minyak pada ketika itu? Yang sebenarnya di waktu R&R Seremban, orang lain dah isi minyak. So pada ketika itu aku tak isi minyak. Itu adalah kesilapan aku.
So sekarang kita dah berada di hentian Seremban. Jadi perjalanan masih jauh lagi. Perjalanan ambil masa dalam lebih kurang 4 jam. So sama-samalah kita tonton dan lihat apakah situasi gelagat mereka-mereka ini. Ya, pada waktu itu aku fikirkan tangki aku masih okey lagi. Cuma tak sangka yang pada waktu itu yang aku telah memikirkan mungkin di hadapan selepas simpang 4 Alu Gajah ada pam minyak. Tapi sebaliknya yang berlaku, itulah musibahnya. Jadi aku terpaksa susul keluar simpang 4 Alu Gajah untuk mendapatkan minyak. Malangnya dalam perjalanan aku mencari minyak tersebut, akhirnya motosikal aku kehabisan tangki, kosong terus. Di situ aku dah tersangkut. Member-member lain sebenarnya tak masuk susul keluar simpang 4 sebab diorang terus. Jadi disebabkan aku ketinggalan ketika di RNR tu hanya sedikit saja, dalam lebih kurang 5 minit ataupun bawah 5 minit, 3 ataupun 4 minit macam tu. Aku cuma lalai yang ketika aku untuk menyimpan barang-barang aku di dalam beg. Di situ adalah kesilapan. Mungkin aku terlalu lambat ke bagaimana, tapi silapnya pun diorang ni nak cepat aja. Yelah, mungkin nak kejar masa 4 jam pergi perjalanan itu. Jadi di situlah apa yang telah berlaku pada diri aku. So kau boleh tengok dalam video klip ini kejadian yang berlaku pada aku. Aduh, aku ada masalah minyak motor lah. Habis. Langsung habis. Ini yang jadi masalah ni. So macam mana member-member dah semua terlepas ke depan. Aku tadi tertinggal. Diorang laju now. Masih dekat hentian Seremban. Aku tengah kemas-kemas kamera lah. Diorang dah ke depan dulu. Kat situ aku dalam berapa minit? 5-10 minit jugalah aku kelewatan. Jadi dalam perjalanan tu aku tak sedar minyak aku dah separuh. So sekarang minyak aku dah habis. So aku dekat simpang 4 Alu Gajah, Melaka. Jadi sekarang ni aku bersangkut dekat kampung mana aku tak pasti lah. Jadi ni yang jadi masalah ni. Minyak tak ada, habis. Nak minta tolong orang, tak pun ada. Tak nampak. Alamak, ni menolak lah ni. Menolak lah. Yalah, berapa nanti aku update ni. Tadi aku jumpa ada seorang akak Jadi aku cuba minta bantuan daripada dia lah untuk dapatkan minyak. Tak tahulah sekarang dia pergi beli kat kedai, kawasan kampung kedai. Tapi kalau daripada sini nak ke cari petrol pump tu, apa yang dia katakan tadi, jauh. Nak tempuh banyak simpang, banyak kampung, baru jumpa kawasan petrol pump. Lebih daripada 5-10 kilometer lah, lebih kurang macam tu dia cakap. Dia kata memang jauh. So apa yang sekarang aku boleh buat kat sini, aku kena tunggu dia lah. Tunggu dia beli minyak dalam tong. Itu pun kalau dia patah balik sekarang kejap lagi lah. Kalau dia betul-betul ada niat nak tolong aku. Kalau tak, pisang aku kat sini mah. Pisang nyaya Pak Karim. Aduh wahai, first time dalam sejarah. Right, minyak tak ada, kering kuntang, habis terus. Apa-apa kita tunggu je lah akak tu. Alhamdulillah
selesai, bantuan sampai. Tadi akak dah hantar minyak. So motor pun dah boleh hidup. Boleh dengar bunyi. Tadi langsung tak ada bunyi. Habis minyak terus. So aku dah boleh mulakan perjalanan lah. Diorang sedang menunggu di hentian RNR Alor Gajah. So aku akan ke sana sekarang. Jadi itulah kejadian dia. Setelah aku dapat isi minyak, alhamdulillah aku rasa syukur, jadi lega bebanan aku pada ketika itu. Tapi walau bagaimanapun aku tidaklah kelang kabut. Cuma aku boleh terfikir dan terbayang, so bagaimana kalau tak ada bantuan ketika itu. Pisang juga Bim. Tapi alhamdulillah Tuhan telah menolong aku pada ketika itu, telah menghantar seorang hamba Allah untuk membantu aku dalam keadaan aku kesukaran pada ketika itu. Dan akhirnya aku bertemulah tim aku ni di hentian RNR Alor Gajah. Okay, sekarang aku dah berjumpa dengan member-member semua. So kita orang dah berjumpa balik. So sekarang kita orang lepak dululah di kawasan sini. Dan kita tengok dalam 5 minit lebih kurang macam tu, baru kita terus balik ke dalam track perjalanan ke Johor. Tengok Bob setting apa dulu. Dia setting kamera kat sini tu. Dia buat apa? Dia buat apa tu kata tu? Aduh. Betul ya. Tiny. Kau dah joget ke Bob? Mana Pak? Andas. Oi. Apa tu? Berapa kilometer lagi nak sampai sana? 70 lagi. 70 lebih lagi. Jauh lagi lah. Jauh lagi. 2 kali isi minyak lagi. 2 kali isi minyak lagi. So, ini tangkak. Lepas tu ke mana pula? Berhenti lagi? Paguh pula. Hentian Paguh. Paguh pula. Paguh pula. Lagi balik Shah Alam pula. Jauh lagi Shah Alam tu. Bagi lu HOS kita berkata-kata. Bagi ucapan lah. Okey, tulis kita. Ya, okey. Assalamualaikum. Lapar sangat. Ini sila tak sarapan lah pagi tadi. 2 kali berhenti. 2 kali makan asap lagi ya. 2 kali makan asap. So tadi perjalanan makan asap minum air. Makan asap minum air. so, perjalanan okey tak tadi? Okey. Tak ada apa lah. Sebab hari ni dia dah pakai Y16. Cuaca pun cantik. Cuaca cantik. Hari ni dia pakai 16. Hari Kalau balik pasal tak apa. Okey. Minyak okey. Okey. Aku je lah yang malang tadi. Okey, selepas daripada hentian RNR Alor Gajah, semuanya keadaan dalam baik. Dan sekali lagi, aku ketinggalan selepas hentian RNR apa aku tak ingat pada ketika itu. Semua dah isi minyak. Cuma pada waktu itu kejadiannya ialah kesilapan aku sendirilah, di mana aku terfikir dalam 2-3 kali untuk aku isi minyak ataupun tak isi minyak. Sepatutnya ialah pada ketika itu aku baru saja top up selepas aku kehabisan minyak. So aku dah fikir kat situ tangki aku masih berada dalam keadaan RM10. Dulu banyak lagi. Dan untuk perjalanan ke depan, sebelum sampai ke satu lagi hentian yang RNR yang aku sebutkan tadi, cuma aku lupa di hentian RNR mana, di mana aku tak tempat minyak sebab aku memikirkan perkara tadi itulah. Yang tangki tadi aku rasakan RM10 itu sudah cukup. Di situ kesilapannya bila aku melihat semua dah isi minyak. Jadi aku di situ memikirkan 2-3 kali. Tapi dalam bar minyak tersebut dah kehilangan dalam 2 bar. Jadi aku tak expect depan tu tak ada lagi tangki minyak. Tak ada lagi petrol pump.
di situ aku berfikir-fikir, lalas sekali aku isi minyak. Bila aku isi minyak, yang lain tadi yang aku kata tadi semua dah isi minyak, semua tunggu ke depan. Jadi aku nampak tadi diorang tu ada kat depan. So aku ingat diorang tunggulah, mungkin diorang isap rokok ke apa ke. Aku isilah minyak. So aku adalah orang yang terakhir. Dan sekali lagi aku ketinggalan. Dan disebabkan kecerobohan aku di situ. Bila aku nak kejar balik, aku tengok dah tak ada. Tu dia. Ketinggalan aku tak tahu berapa kilometer di hadapan aku. Diorang telah berada di hadapan. Jadi untuk kejar tu, try lah aku cuba kejar. Memang sepanjang dalam perjalanan tu tak nampak ada lagi satu masalah yang berlaku di hadapan ketika itu, di mana hujan pula turun. Masya Allah, cabaran pula. Dah bila kata hujan turun tu, apabila sudah hujan turun tu, apabila aku hampir sampai ke simpang Yomping, aku tak sangka pula yang diorang ni boleh shoot sampai ke air hitam. Jadi aku ingat diorang ni masuk susur keluar Yomping. Oleh kerana aku fikirkan diorang masuk ke susur keluar Yomping, jadi aku masuklah simpang ke susur keluar Yomping. Apa kau orang tahu yang berlaku? Rupanya sekali lagi aku berputar di kawasan tersebut mencari. Diorang dah tentu tak jumpa, tapi aku nekat lah. Orang kata itulah nama dia, ride kan. Jadi apa pun yang berlaku, apa pun yang bakal jadi, aku tetap teruskan walau apa pun yang berlaku. Tapi cubalah kita usaha. Diorang ni dah tak tahu dah ke mana dah. Sebab aku tahu yang diorang masuk Alur Gajah ni pun setelah bertemu kembali dengan diorang di kamping 40 hari. Di situlah aku tahu yang mereka ni terus ke depan, susur keluar di air hitam. Itulah kejadiannya. So kat sini 2 kali aku hadapi masalah yang di mana tangki minyak aku habis. Yang kedua, aku ketinggalan sekali lagi, kelalaian aku, orang yang terakhir isi minyak. Dan yang ketiga, hadapi hujan pada ketika dalam perjalanan dengan ride secara solo, sorang-sorang. Itu pengalaman aku ride pada tahun 2024 kali ini. Jadi itu adalah cabaran yang aku terima. Aku ingat untuk ride kali ini aku je yang hadapi masalah. Dia sebelum ni kami ride juga dalam team yang sama. So dalam setiap kami ride mesti ada berlaku masalah. Kalau bukan aku, orang lain dan sahabat-sahabat aku. Jadi pernah berlaku seorang pun dah pernah berlaku. Yang seorang tu pernah berlaku, Zul nama dia. Dia hadapi clutch, brake pump dia putus. Dan yang seorang lagi tu ketika dalam perjalanan menunggu ke hari yang sama ride tu, seorang lagi datang lambat, Ijat. Kita orang tunggu bapak punya lama, berapa jam kat situ, korang ambil masa nak menunggu dia orang. Tapi itulah cerita lepas lah. Jadi setiap perkara yang berlaku, dan sebelum tu pun pernah juga berlaku pelbagai lagi lah. Cuma kita skip cerita yang tu. So kita tak nak cerita yang mereka tu, cerita tentang kejadian pada berlaku ni. So apabila masalah tu dah selesai bagi aku pada kejadian hari ini, aku ingat aku je lah yang bermasalah. Rupanya setelah kita orang bertembung di kambing 40 hari, rupanya ada lagi masalah yang berlaku, tapi bukan pada aku, pada orang lain. Jadi sebelum itu kita layan dulu apa yang berlaku di kambing 40 hari. Tonton
Okey. Sekarang kita dah sampai di Kambing 40 hari. Oh, tengah hujan. Macam-macam hari ni aku tempuh. So, dia orang pun ada kat dalam. Ini baju pun masih basah lagi. So, hantam je lah. Biasalah ride kan. Apa pun nak foto. So, apa kita ke dalam dulu lah. Kita tengok macam. Okay. Okay, aku ingat dia orang belum order. Rupanya dah order. Okay. Semua dah order lah. Kita siap-siap. Macam-macam. Semua ada. Yang ada dah. Yang tak ada je lagi. Ingatkan belum ada. Rupanya dah ada dah. Sampai ke hujung. Tengok dia, lem shank. Gila lah. Oh, memang terbaik lah. Memang terbaik lah. Terbaik lah. Pokok kau dengan lapar ni. Itu hari talam. Hari ni pun talam lagi. Cepat. Wah, dah settle lah. Dah settle. Okey jom. Okey. Bau kenyes. Bau kenyang. Bau sikit sama tu. Alhamdulillah. Kenyang. Semua ada dekat bawah. Tu aku dekat bahagian atas. Sak ukur jap. So sinilah suasana dia. Suasana restoran Kambing 40 hari. Baik, kalau nak tengok. Ni atas tadi kawasan parking. Ada? Selesai sudah. Kita makan-makan kat sini. So sekarang kita orang tak tolak ke Shah Alam. Tak ada projek lah, nak pergi mandi ke, nak apa ke, tengok time. Ambil masa, kalau balik pun ambil masa dalam 4 jam perjalanan. So kita tak ada time. Dah on the way je lah, balik ke Shah Alam. So dalam perjalanan ke Shah Alam, kita akan singgah lah di setiap penantian. Korang tengok je lah apa yang kita akan lakukan di sana nanti. Okay, jumpalah di hentian R&R. Okay, say bye-bye. Alright, mantap. So, korang dah tengok kan video. Kita orang telah sampai di Kambing 40 hari. So, itu adalah aktiviti yang kata main course ialah kan. So, acara Kambing 40 hari telah pun tercapai hasrat. Selepas tu, inilah yang aku nak cerita. Masalah lagi yang berlaku bukan pada aku, cuma sahabat-sahabat. Ini pula jadi selepas kami menyelesaikan solat fardu zuhur, tapi kita jamaah lah. Kita buat jamaah. Kita jamaah asar sekali. Selepas dari itu pecah kepada tak tahu berapa kumpulan, mungkin 3 selaku, sebab kami yang berada di depan, yang second ni group lah gaib, tak tahu mana pergi, hilang dalam 4 ke 5 orang. So kami tunggulah di. Dan kita nak tukar plan. Pada awalnya nak lepas solat Zuhur dekat surau tadi, ingat terus balik, tapi dia orang ada tukar plan sebab orangnya nak pergi kedai ni Wak Bondan. Wak Bondan. Tapi masalahnya sekarang kita dah terpecah 2 kumpulan. Yang satu kumpulan lagi tak sampai-sampai, mungkin dah masuk highway ke KL. So cerita dia sekarang tengah blank ni, tak tahu nak buat apa. Sebab tadi aku dah terkena 2 kali ke 3 kali. Aku seorang-seorang right. Yang ni dia orang pula.
Tapi okey lagi lah, bukan seorang-seorang. Masalah ini berkumpulan, ada 5-6 orang macam tu. Sekarang ni macam mana? Kita layan dulu lah. Okay, sekarang kumpulan yang kedua dah sampai dekat Wak Gondal ni. So, ada lagi satu orang yang tak tahu mana, Dijat. Entah ke mana pula dia masuk lubang, tak tahu. Sekarang ni dia jadi macam aku tadi lah. Tadi aku seorang-seorang. Ni Dijat seorang pula. Tak tahu dia pergi mana. Sementara tunggu Dijat ni, kita orang semua ni ada dekat Wak Gondal lah itulah dia yang terjadi pada member-member aku. Dan yang kedua hilang, yang seorang lagi paling last entah mana sasat, dah pergi muta-muta di ikan kecil tu, tak tahu kat mana. Dan akhirnya bertemulah di susur keluar Johor ke Kuala Lumpur. So itu adalah perjalanan pulang ke Shah Alam. Dan selepas pada itu tak banyak yang aku cuba rakamkan. Cuma yalah, semua dah fikir nak balik kepada ketika itu. Otak dah fikir ke rumah sebab perjalanan yang panjang. Okey. Korang tadi dah tengok video klip yang aku tunjukkan pada korang. Jadi itulah pengalaman kami semua, perjalanan ride dari Shah Alam ke Johor dan dari Johor ke Shah Alam. Macam-macam yang kami tempuh, macam-macam yang kami hadapi. Cumanya kali ni bukan aku seorang. Jadi ada terlibat dalam beberapa orang yang berlaku kejadian yang tak diingini, tak dijangka-jangka, dan memang no plan. Itu yang telah ditentukan. Apa yang kita plan tak semestinya jadi, tapi itulah yang terjadi. So walau bagaimanapun, korang dah menyaksikan video yang aku sajikan kepada korang. So setakat itu saja yang aku boleh kongsikan kepada korang. So kepada korang yang suka berjalan, makan, dan pastikan semuanya dalam keadaan yang macam biasa. Walau apa pun berlaku, jangan takut untuk ride sekali lagi. Itu semuanya dugaan semata-mata. Harus tempuh, harus hadap. Semuanya bukan kita yang tentukan, hanya Allah yang satu. Jumpa lagi pada next episode minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.